Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti Dato' Ahmad Douglas Unggat Embas memberitahu sejumlah RM153 juta diperuntukkan tahun ini bagi membantu pekebun kecil komuniti meningkatkan lagi pengeluaran hasil tanaman dan seterusnya meningkatkan pendapatan isi rumah. Jumlah ini merangkumi RM55 juta untuk kelapa sawit, RM40 juta untuk getah, RM6 juta untuk koko, RM9 juta untuk lada, RM13 juta untuk sagu dan RM30 juta lagi bagi projek-projek pembinaan jalan ladang. Jelas beliau, kerajaan juga telah menyasarkan pendapatan tidak kurang daripada RM4,000 bagi pekebun kecil menjelang tahun 2020 dengan adanya pembangunan berterusan industri komoditi ini. Beliau ditemui pada program Hello Community di Dewan Masyarakat Long Lama, Baram di Miri. Program Hello Community di Long Lama merupakan kali kedua diadakan pada tahun ini yang bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat terutama pekebun kecil dan usahawan berhubung industri komoditi. Pengisian aktiviti adalah seperti seminar keusahawanan dan tanaman komoditi, pameran selain demonstrasi produk-produk berasaskan komoditi yang telah menarik lebih 2,000 pengunjung. Dalam pada majlis yang sama, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabbo Numpang berharap penduduk di Baram bijak membuat pilihan mengenai calon yang bakal mewakili mereka pada pilihan raya negeri ke-11. Katanya banyak telah dilakukan kerajaan di kawasan berkenaan bagi menaik taraf kehidupan penduduk. Justru bagi memastikan kesinambungan pembangunan yang telah dirancang, pengundi di kawasan berkenaan perlu berfikir secara rasional sebelum membuat pilihan. Penyandang bagi kawasan Telang Usang, jenis Sengau akan bertanding semula bagi kerusi DUN itu pada PRN ke-11 nanti. Ahli Pergerakan Wanita Parti Pesaka Berputra Bersatu PBB perlu memainkan peranan lebih agresif dan responsif dalam menangkis tomahan negatif mengenai Barisan Nasional. Justru Ketua Pergerakan Wanita PBB Datuk Seri Impiang Jabu mahu para wanita melengkapkan diri dengan ilmu mengenai pelbagai isu agar dapat menjawab segala persoalan dengan fakta yang betul. Tambahnya, para pengundi masa kini kebanyakannya berpendidikan tinggi dan mahukan penjelasan yang benar, lengkap serta sahih daripada sumber yang boleh dipercayai. Para wanita juga katanya perlu pandai berhujah agar penjelasan dapat difahami oleh rakyat, terutama ketika bersemuka dengan pengundi yang cenderung kepada pihak pembangkang. Datuk Seri Impiang berucap pada majlis penutupan Bengkel Transformasi Penceramah Berkesan Pergerakan Wanita PBB di Kuching. Bengkel itu merupakan sebahagian persiapan pergerakan wanita untuk menghadapi pilihan raya negeri ke-11. Jabatan Penjara akan melancarkan jualan hasil kerja banduan secara dalam talian sebagai kemuncak perasmian Hari Penjara ke-226 peringkat kebangsaan di Kuching pada 20 Februari ini. Terima kasih di atas kehadiran. Melaluinya, pembeli boleh membuat tempahan produk berasaskan perkayuan, rotan, makanan, fabrik dan kraf tangan secara dalam talian dan produk akan dihantar kepada pembeli melalui pos laju. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Padang Merdeka, Kuching. Bercakap pada sidang medianya di Kuching, Pengarah Jabatan Penjara Sarawak, Timbalan Pesuruhjaya Penjara, DSP Ajidin Saleh berkata Timbalan Perdana Menteri juga akan menyampaikan pingat, anugerah dan sijil penghargaan kepada pegawai dan anggota penjara yang cemerlang. Beliau juga akan menyampaikan anugerah kehormat kepada 2 individu yang terlibat secara langsung dalam proses pemulihan bekas banduan. Dengan tema peneraju perkhidmatan korektif, sambutan Hari Penjara juga diselitkan dengan pelbagai aktiviti termasuk pameran oleh agensi-agensi kerajaan dan swasta, pengkisahan hidup banduan, pertunjukan pentas dan kebudayaan. Dalam pada itu, DCP Ajidin Saleh berkata sambutan Hari Penjara bermatlamat untuk mengikis stigma masyarakat terhadap bekas banduan. Katanya program pemulihan Jabatan Penjara telah melahirkan ramai bekas banduan yang mampu memberi sumbangan signifikan kepada pembangunan negara. Kebanyakan mereka juga mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang termasuk pembinaan, pertanian, pembuatan, perkhidmatan dan kraf tangan selepas meninggalkan jeriji besi. Ini sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada masyarakat untuk meneruskan kehidupan. Malah program pemulihan tersebut telah mengurangkan kadar keberengkalian bekas banduan terjebak dengan jenayah semula sehingga hanya 9%, iaitu satu angka yang amat memberangsangkan bagi negara-negara di rantau ini dan Asia Pasifik.
Kejayaan ini juga menjadi contoh negara-negara Asia Pasifik yang sanggup menghantar pegawai dan anggota mereka untuk mempelajari program pemulihan Jabatan Penjara Malaysia menerusi Akademi Pemulihan. Mengulas lanjut antara program yang dijalankan ialah program sara diri iaitu melibatkan banduan di penjara Kajang yang mempunyai kilang membuat roti di dalam penjara untuk pasaran di sekitar tengah semenanjung, projek ternakan ikan air tawar seperti keli dan tilapia, projek tanaman sayur-sayuran dan latihan dalam bidang pembinaan. 5 sekeluarga berdepan detik cemas apabila diikat hampir 1 jam di rumah mereka di Jalan Pustaka Petrajaya di Kuching dalam satu rompakan awal pagi semalam. Dalam kejadian sekitar pukul 4 pagi, 4 orang suspek dipercayai telah memecah masuk ke dalam rumah mangsa melalui tingkap. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Ernest John, yang dihubungi pemberita RTM mengesahkan kejadian itu. Pihak polis turut percaya kesemua suspek adalah warga negara Indonesia berdasarkan laporan daripada mangsa. Mangsa turut mendakwa 2 daripada suspek membawa senjata tajam. Kerugian dianggarkan berjumlah RM60,000. Jabatan Perhutanan Sarawak akan mengadakan sambutan Hari Tanah Bencah Sedunia peringkat negeri di Sekolah Kebangsaan SK Salak Pulau Salak pada 25 hari bulan ini. Menurut Pegawai Pemeliharaan Hutan Sarawak, Irma Diana Ardi, sambutan bertujuan mempromosi serta memberi pengetahuan mengenai tapak Ramsar di negeri ini, terutama Taman Negara Tanah Bencah Kuching kepada generasi muda. Pelbagai aktiviti akan diadakan, antaranya termasuk pertandingan mewarna dan bercerita. Beliau memberitahu media semasa lawatan media bersama pihaknya di Kampung Sungai Aur, Kuching. Sambutan itu akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Dr. Abdul Rahman Junaidi. Rakyat terutama yang mendiami rumah-rumah panjang belum memahami bahawa pelaksanaan setiap projek adalah berdasarkan peruntukan sedia ada. Menteri Muda Pendidikan Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga Rosi Yunus berkata perkara ini perlu dijelaskan dengan cara yang betul di peringkat akar umbi oleh pemimpin tempatan termasuk ketua kampung. Ini bagi mengelak salah faham penduduk mengenai program pembangunan kerajaan di kawasan masing-masing. Beliau berucap pada majlis perasmian projek halaman rumah panjang Ayai Anak Sawing di Saih Berkenu. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan peruntukan cek bagi projek kecil luar bandar berjumlah RM200,000 kepada 4 gereja di kawasan Saih. Selain itu, beliau turut menyampaikan cek berjumlah RM10,000 untuk jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung bagi Rumah Anyai Anak Sawing untuk mengadakan pelbagai aktiviti. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Baik, antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Polis Daerah Kuching akan menghadiri perhimpunan bulanan di IPD Kuching pada pukul 7.30 pagi. Sementara itu, pada pukul 12.30 hari, sidang media oleh Presiden QPEC Dato' Aziz Muda berhubung isu-isu dalam perkhidmatan awam di Hotel Wawasan Sarike. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Sabri bersama Suhaidah.